Saya Nur Izzati binti Muhammad Zulkifli, nombor matrik 271-294 akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan tentang ciri-ciri perniagaan. Seorang usahawan mestilah tabah, tidak mudah putus asa, mempunyai kepakaran yang luas dan sanggup mengambil risiko. Ini kerana setiap usahawan akan berdepan dengan pelbagai pertikaian dan isu, dan usahawan yang berjaya dan berakal adalah mereka yang berusaha walaupun mengalami kerugian. Seterusnya, pertimbangkan usahawan dalam industri pelancongan. Individu ini harus mahir dalam lokasi, keadaan dan perubahan atau trend semasa dalam dan luar negara. Ini disebabkan oleh fakta bahawa pengetahuan yang luas dapat membantu usahawan pelancong dalam menghasilkan, membangun dan menginovasi konsep dengan lebih kreatif dan inovatif. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan lokasi perniagaan. Kawasan yang strategik. Kawasan yang strategik juga memainkan peranan penting dalam memudahkan pelanggan datang ke syarikat tersebut. Selain itu, kawasan yang strategik mampu menarik lebih ramai pelanggan untuk datang membuat tempahan. Seterusnya, persaingan. Dalam kehidupan perniagaan, persaingan merupakan perkara yang biasa bagi usahawan. Usahawan perlu memilih kawasan yang sesuai menepati sasaran pelanggan. Sebagai contoh, jika sesuatu kawasan itu mempunyai satu atau dua syarikat yang menjalankan aktiviti perniagaan yang sama, maka perlu dielakkan untuk membuka perniagaan di kawasan tersebut. Seterusnya, kadar sewa. Kadar sewaan juga agak tinggi dan memainkan peranan dalam pakej-pakej yang disediakan di Madinah Travel and Tours. Kadar sewaan juga mempengaruhi harga pakej dan setiap pakej tersebut akan dikenakan cas deposit. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang perundangan dan pelaksanaan perniagaan. Madinah Travel and Tours Sdn Bhd adalah syarikat yang berdaftar di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Untuk agensi pelancongan, mestilah berdaftar dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC untuk mempromosikan tempat-tempat yang selamat untuk dirawati. Untuk pakej umrah pula, memerlukan lesen khas umrah untuk memudahkan perjalanan jemaah menunaikan umrah. Untuk pakej haji pula, memerlukan lesen pengelola haji dari tabung haji. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati binti Nur Azman dan hari ini saya akan membentangkan tentang hasil jualan utama dan pendapatan sampingan. Untuk mendapatkan hasil jualan utama, Madinah Travel and Tours Sdn Bhd menyediakan pakej khas bagi umat yang beragama Islam yang ingin pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah dengan harga berpatutan iaitu pakej umrah visa umrah dan pakej umrah visa pelancongan. Harga bagi pakej-pakej ini dikategorikan mengikut musim, jenis penerbangan, jenis hotel, serta jarak hotel ke Masjidil Haram. Semakin dekat dia, maka semakin mahal harganya. Perancang yang menggunakan pesawat Malaysia Airlines A330 adalah lebih murah harganya berbanding pesawat Saudi Airlines Dreamliner B787. Antara hotel pelancongan boleh menginap di Mekah adalah di Hotel Olayan Al-Faram, Hotel Hilton Convention, Hotel Safwa Royal Orchid, Hotel Hilton Suites, Hotel Mekah Towers, dan Hotel Anwar Jafar. Bagi pakej umrah visa pelancongan pula, hanya disediakan 3 hotel iaitu Hotel Hilton Convention, Hotel Doubletree by Hilton, dan Hotel Hilton Suites. Seterusnya, hasil sampingan Madinah Travel and Tours Sdn Bhd dapat diperolehi ialah daripada kurma Mekah dan Madinah. Terdapat 6 jenis kurma yang pelanggan ataupun sesiapa sahaja yang teringin untuk menikmati kurma asli dari Mekah dan Madinah. Antara kurma yang dijual di sini adalah kurma Ajwa Madinah Royal, Ajwa Madinah Premium, Ajwa Madinah Medium, Safawi Madinah, Ambar Madinah, dan Majlis Plastik. Harga kurma adalah antara RM12 hingga RM30 sahaja untuk 250 gram. Air zam-zam juga turut boleh didapati di sini dengan harga RM7 hingga RM90 sahaja. Haruman Mekah ubati kerinduan pada tanah suci. Oleh itu, pelanggan boleh dapatkan minyak wangi di sini dengan harga RM60 sahaja. Ia dapat mengimbau masa silam pelanggan sewaktu menunaikan ibadah di Mekah. Seterusnya, pelan lantai permis. Seperti apa yang kita lihat, terdapat bilik khusus umrah, kaunter pertanyaan pakej umrah, bilik pengurus cawangan, ruang makan, tandas, dan terdapat 2 bilik stor. Sekarang saya akan bincangkan anggaran kos. Jumlah kos dan modal diberi sebanyak RM60.000. Kos yang terlibat adalah kos pre-operasi, kos tetap, kos berubah, dan kos jualan. Pertama adalah kos pre-operasi, iaitu seperti deposit sewa, air, elektrik, dan sebagainya. Selain itu adalah kos berubah sesuai premis, seperti bilik store dan bilik rehat akan dibina untuk memenuhi keperluan kita. Akhirnya adalah kos pendaftaran lesen motor. Dan jumlah kos pre-order diangkat sebanyak RM15.000. Seterusnya ialah kos tetap, jumlah diangkat sebanyak RM23.500, iaitu kos yang berkait tentang aset company seperti sewa premis, kelengkapan penghawal dinding, kerusi, kipas, kaunter, dan peralatan pejabat. Next ialah kos berubah, iaitu kos yang berkaitan tentang operasi syarikat seperti gaji, upah,
atau kos promosi utility tak. Alat tulis akan dimasukkan dalam kos berubah. Jumlah kos berubah sebanyak RM18,600. Akhirnya adalah kos jualan sebanyak RM2,000 untuk membeli stok. Stok jualan sampingan kita adalah kurma, air zam-zam dan minyak wangi. Sekarang saya akan bincangkan tentang sumber pembiayaan Matikan Travel adalah setiap usahawan akan membekalkan RM10,000 iaitu 16,67%. Keuntungan dan kerugian juga akan dibahagikan mengikut peratusan ini. Jadi surah modal adalah RM60,000 untuk kita memulakan perniagaan kita. Sekian, terima kasih. Isu yang pertama, tindakan profesional usahawan bagi mengaplikasikan tindakan harian dalam kemajuan perniagaan. Kedua, mengenal pasti dan bijak membuat keputusan dalam membahagikan mengikut kategori. Cabaran dalam mengembangkan perniagaan. 1. Dari segi bentuk kewangan, ia merupakan cabaran terbesar bagi usahawan. Ia merangkumi modal, kekurangan aliran tunai, kekurangan bayaran pulang, kekurangan dari segi pengurusan akaun, kekurangan dari segi hutang, kos, pengurusan operasi dan lain-lain lagi. Kedua, dari segi persaingan dalam perniagaan tidak lari daripada pakej yang sama, perkhidmatan yang sama, misalnya dari segi pengurangan harga, keistimewaan sebuah pakej dan persaingan mencari pelanggan dalam musim pandemik ini. Ketiga, kekuatan emosi dan mental. Sikap profesionalis untuk meningkatkan kemajuan dalam perniagaan adalah penting. Cabaran dari segi kekuatan mental mengalami masalah seperti kekurangan pelanggan, sedikit untung, kekurangan SOP dan kebocoran sistem kewangan membuatkan semangat usahawan lagi pudar. Keempat, cabaran sistem pengurusan, faktor luaran dan faktor dalaman. Pengurusan syarikat dalaman iaitu melibatkan pengurusan sebuah syarikat. Faktor luaran dari segi sistem jaringan. Kepentingan sistem jaringan yang sistematik mampu meluaskan kenalan. Contohnya, pakej umrah Tauris Visa penerbangan Malaysia Airlines menerima kekangan dari Arab Saudi mengenai penginapan bilik tidak melebihi 3 orang satu bilik. Sistem pengurusan di sana menyatakan disebabkan perlu mengikut SOP, kelonggaran turut diganggu. Strategi dalam meningkatkan hasil jualan. 1. Dari bentuk kewangan, melengkapkan diri dari segala ilmu pengurusan kewangan agar tiada kecelaruan maklumat berlaku. Syarikat dapat menganalisis sistem pengurusan dari segi pendapatan, keuntungan dan cara-cara mengatasi pembaziran kos. Kedua, dari segi persaingan, syarikat mengamalkan persaingan yang sihat di mana syarikat menyusun strategi terbaik. Misalnya, syarikat telah menyediakan perkhidmatan yang baik, menyediakan pakej yang istimewa dan serta jaminan penerbangan dan hotel yang eksklusif. Ketiga, dari segi kekuatan emosi dan mental, syarikat mempunyai matlamat dan tujuan yang kukuh. Keempat, sistem pengurusan yang efisien dan teratur akan memudahkan urusan para pekerja. Bagi pendokumentasian dan pengurusan kewangan melalui penyertaan seminar perniagaan bagi membina sistem rangkaian. Kelima, mengkaji jenis pakej perniagaan baharu yang menjadi sasaran pada masa sekarang. Tindakan bagi mengetahui minat para pelanggan terhadap spesifikasi yang diguna pakai. Misalnya, Malaysia Airlines menyediakan pakej bercuti di mana harga tiket dan harga penginapan hotel disekalikan. Terdapat banyak cadangan yang boleh dilakukan oleh usahawan untuk mengembangkan perniagaan mereka kepada orang ramai. Antara cadangan yang disarankan ialah mengadakan promosi kepada pelanggan mereka. Promosi yang dijalankan haruslah dapat memberi manfaat kepada pelanggan. Sebagai contoh, memberi pakej pelancongan yang murah berbanding dengan agensi pelancongan yang lain. Promosi yang ditawarkan ini lebih menarik, ianya dapat menarik lebih ramai lagi pelanggan. Promosi yang dijalankan juga boleh dilakukan atas talian. Sebagai contoh, boleh disiarkan melalui stesen radio atau iklan televisyen tempat. Selain itu, dengan melatih para pekerja agar mempunyai nilai murni yang baik. Pekerja mempunyai sifat sebegini, ianya akan menyebabkan pelanggan akan berasa mesra dengan layanan yang diberikan. Sebagai contoh, jika seseorang pekerja mempunyai sifat yang profesional dalam melakukan sesuatu pekerjaan, ianya akan memudahkan untuk berurusan dengan pelanggan, melatih pekerja mereka agar mereka mempunyai nilai yang tidak mudah putus asa. Seterusnya, memberi lebih perincian terhadap perniagaan yang dijalankan.
menyediakan jadual tentatif kepada pelanggan yang telah melanggar pakej pelancongan yang disediakan. Menetapkan kelengkapan yang disediakan dalam tempoh pelancongan ini ianya akan memudahkan pelanggan untuk menikmati pelancongan mereka. Sebagai contoh, syarikat Andalusia Travel ini telah menyediakan tempat tinggal kepada mereka yang ingin menjalankan umrah, terutama pelanggan yang melanggar pakej VVIP yang disediakan. Secara tidak langsung, dengan adanya jadual atau perincian yang terperinci ini dapat memudahkan pelanggan untuk menjalankan umrah atau pelancongan. Salam sejahtera kepada Doktor. Nama saya John Kale dengan metrik nombor 2774991. Kesimpulan, Madinah Travel and Tour merupakan sebuah syarikat yang akan mengendalikan pakej umrah, haji dan pengendalian pelancongan Muslim di Malaysia. Hasil utama syarikat ini adalah pakej umrah, visa umrah dan pakej umrah visa pelancongan. Hasil sampingan syarikat ini adalah Quran, Mekah dan Madinah, air Zam-Zam dan minyak wangi Mekah. Kos permulaan telah mengangkat sebanyak RM60,000. Dapat beberapa cabaran yang bakal dihadapi oleh syarikat ini, di antaranya ialah cabaran kewangan, pesaing, emosi dan mental, sistem pengurusan dan pertumbuhan. Strategi yang boleh digunakan oleh syarikat ini adalah meningkatkan diri dengan ilmu pengurusan kewangan, mempunyai maklumat dan tujuan yang kukuh dan sebagainya. Cadangan kepada syarikat ini adalah mengadakan promosi kepada pelanggan mereka, melatihkan para pekerja agar mempunyai nilai murni yang baik. Kesimpulannya, kami dapat lebih mengetahui tentang cara penasihat perniagaan dalam institusi pelancongan dan mendapat banyak ilmu pengetahuan daripada kajian ini. Terima kasih.